Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Megat ZTR. So hari ni saya nak sharing sikit berkenaan dengan support resistance, zone supply and demand dan juga swap zone. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang belum lagi ada account trading ataupun sesiapa yang nak menggunakan broker HTFX macam saya, korang boleh klik link di bawah dan terus buat pendaftaran. Sebelum kita masuk terus dekat topik kita hari ni, sebenarnya niat asal saya adalah untuk sharing teknik yang saya guna pakai untuk saya trade. Dalam forex trading ni, saya sebenarnya menggabungkan 3 perkara untuk saya mendapatkan saya punya entry level, iaitu yang pertama support resistance, zone SND dan juga swap zone. So saya rasa sebelum kita terus masuk dekat topik ataupun terus masuk dekat teknik yang saya nak sharing ni, saya rasa kita review sikit dulu berkenaan dengan asas SNR, asas SND dan juga swap zone. Sebab saya takutlah kot ada yang join kita punya channel ni. Sebab nama channel kita kan Trader Newbie Channel. Manalah tahu ada yang join kita punya channel ni yang betul-betul zero, yang memang tak tahu. Jadi sikit sebanyak dia boleh tahulah secara asas apa itu support, apa itu resistance, SND dan juga swap zone. Mana yang dah tahu tak apa, kita je review sikit-sikit saja ya. Okey, untuk kita nak memahami support and resistance ni secara asasnya, dia adalah sama macam mana kita memahami arah pergerakan market ataupun market structure. Setiap level-level SNR, support resistance ataupun market structure yang terbentuk tu sebenarnya ia terbentuk kerana supply and demand. Kalau kita tengok balik hukum asas supply and demand, apabila sesuatu demand tu melebihi supply, maka harga sesuatu barang tu akan menaik. Jika supply melebihi demand, harga sesuatu barang tu akan menurun. So, disebabkan itu, turun naiknya harga ni akan menghasilkan support and resistance. Kalau kita tengok contoh yang saya buat ni, okey, katakanlah ini dekat chart, kita nampak harga tengah membuat kenaikan. Okey, itu bermakna demand sedang melebihi supply. Okey, lepas tu dia buat penurunan. Apabila kau tengok kat chart tu harga sedang menurun, itu bermakna supply sedang melebihi demand. Jadi, turunnya naik harga ni tadi akan menghasilkan support dan resistance. Okey, contoh dekat sini, bila harga tengah menaik, dia akan membuat penurunan. Apabila dia melakukan penurunan secara tak langsung, dia dah menghasilkan kat sini kita panggil resistance. So, harga yang turun tadi, apabila ia berlaku kenaikan, secara tak langsung juga dia akan menghasilkan support. Apabila dah terhasilnya support ataupun resistance, waktu ni lah kita sebagai trader boleh ambil kesempatan untuk masuk dalam market. Untuk kita masuk posisi buy ataupun sell. Biasanya trader SNR ni, diorang akan trade dan diorang akan jadikan level support ataupun resistance ni sebagai entry level untuk diorang masuk dalam position. Contohnya dekat sini, bila price dah buat penurunan tadi, dia dah buat resistance. Lepas tu ada satu kenaikan dan kenaikan ni dia dah buat breakout. Breakout tu maksudnya dia dah melebihi resistance yang sebelum ni. Contohnya kalau kita tandakan kat sini macam ni. Bila ada satu pergerakan harga yang dah melepasi resistance yang sebelumnya, okey, biasanya kita akan tunggu price ni buat penurunan. Dia retrace balik dekat level resistance yang sebelumnya. So bila price tu datang balik kat kawasan ni, dekat sini lah biasanya kita entry. Okey, contoh dekat sini pun kita pun entry. Kita entry buy kan. So jangan lupa lah, bila kita nak entry sesuatu position tu, pastikan kita kena ada kita punya SL. SL berapa. So bila dah ada SL, sebelum nak entry, pastikan juga kita ada exit level, iaitu TP. TP dekat mana? Kalau dekat kawasan ni, TP adalah di resistance. Okey, itu kalau kita trade SNR, kalau kita follow trend. Maksudnya sekarang ni trend tengah uptrend. So macam itulah kalau kita nak trade SNR. Tapi ada satu keadaan yang mana market tu nak berubah arah. Kita panggil dia reversal. Contohnya sekarang ni, katakan dekat chart dia tengah uptrend. So apabila market ni nak berubah arah, okey, dekat market tu dia akan buat beberapa tanda. Contohnya macam ni. Okey, bila berlaku satu pergerakan harga yang besar, contoh macam ni, okey, berkemungkinan level resistance ataupun support kita tadi telah pun di breakout, di break. Maksudnya telah pun dilanggar lah, dipecahkan. Lebih kurang macam tu lah.
Okey, contoh kat sini, tadi kita ada satu level resistance kat sini. Okey, sepatutnya apabila price turun, dia sampai dekat level resistance ni, kita boleh buy. Ataupun bila sampai dekat level support ni, kita boleh buy. Tapi apabila trend tu nak bertukar arah, kadang-kadang ini adalah kita boleh panggil sebagai price action ataupun tanda-tanda ataupun clue yang trend tu nak bertukar. Jadi dia dah buat break. Dia dah tak respect kita punya support dengan resistance tadi. Jadi dekat sini juga, kita sebagai trader pun kita boleh ambil kesempatan untuk entry. Okey, contoh kat sini tadi, kita ada support. Jadi, apabila support ni di breakout, kita akan tunggu price ni datang balik dekat level support tadi. So, bila price tu datang balik dekat level support, itu yang kita panggil support become resistance. Saya rasa ni mana-mana trader pun biasa tahu. Okey, bila suatu price tu datang balik dekat level ni tadi, dekat sini lah kita boleh entry, sell. So macam biasalah, kalau nak entry tu kita kena ada kita punya SL. Dan pastikan TP dekat mana? Okey, TP mesti dekat support yang paling hampir. So bila kita dah kenal pasti kat mana SL, kat mana TP, kita pun bolehlah entry. So bila kita entry, kita tengoklah sama ada dia kena SL ataupun kena TP. Untuk lagi jelas, jom kita tengok contoh dekat chart. Okey, kalau kita tengok sekarang ni contoh yang saya buat ni dekat chart NZD USD. So saya dah siap-siap tandakan tadi level support. So kalau tengok kat sini, okey, ada satu level support kat sini dan price pun turun, dan bila dia naik balik, okey, kita sell dekat sini. So price pun turun. Waktu dia turun, dia dah breakout satu support. Bila dia naik balik, kita entry sell lagi. Macam tu lah seterusnya. Macam ni kan, ada support ni, dia pun naik, kita pun sell lagi kat sini. TP kat mana ni? TP mungkin dekat support yang paling hampir. So yang ni, contoh ni cantik sebab dia ada follow trend. Macam ni trend tengah downtrend. Lepas tu dia ada satu breakout. Inilah candle breakout yang saya cakap tadi. So bila salah satu support tu di breakout, berkemungkinan trend nak berubah arah. So daripada downtrend tadi, dia nak jadi uptrend. So ni yang kita panggil reversal. So bila trend tu dah berubah, kita carilah pula setup untuk buy. Kadang-kadang kita jumpa banyak level support. Kat sini ada support, kat sini ada support. Contohnya lah resistance pun banyak, bersepah-sepah kat sini kan. Jadi tips dia macam mana kita nak tahu support yang kata kuat lah kan, yang kata okey sikit. Tip dia korang tukar dekat line chart. Kau tekan kat sini. Nampak tak? Kalau betul-betul dia bentuk V tajam ke bawah tu, dia kena, betul-betul kena dengan level yang kita tandakan tadi. Maknanya kita boleh consider yang level support kita kuat lah. So jadi tu sajalah berkenaan dengan support resistance daripada saya secara asasnya lah, basic je tu. Selebihnya kalau korang nak tahu pasal support resistance ni, korang kena explore sendirilah. Korang kena belajar sendiri, tengok kat Google ke, internet ke, belajar dengan cikgu ke, dan tengok webinar kat mana-mana ke. Ramai cikgu yang ajar pasal support and resistance ni. Okay, next kita bincang pula berkenaan dengan zone supply and demand. Okay, zone SND ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama kita ada continuation zone. Yang kedua kita ada reversal zone. Continuation zone ni adalah dia sambung trend. Kalau korang tengok kat sini dia ada buat dia turun, tu dia buat base, lepas tu dia turun lagi. Dia sambung penurunan. Sama juga macam yang bawah ni. Kita ada rally, base, rally. Maksudnya dia naik, dia buat base dan dia teruskan dia punya kenaikan. Sebab tu kita panggil dia sambung trend. Yang dekat sebelah ni dia reversal. Kalau korang tengok dia ada rally, base, drop. Maksudnya dia naik, dia buat base, lepas tu dia reverse ke belakang. Sama juga macam yang bawah ni, kita ada drop, base, rally. Yang ni kita panggil dia reversal zone. Biasanya mana-mana trader SND akan menggunakan zone-zone SND ni untuk mencari dia punya entry level. Jadi kalau korang jumpa bentuk-bentuk macam ni dekat dalam chart, maknanya korang dah boleh start entry. So macam mana kita nak entry dekat zone ni? Sebelum kita nak entry dekat zone SND ni, kita kena tahu dulu macam mana kita nak buat penandaan dekat zone SND. Okey, secara asasnya kalau kita tengok ramai yang dekat luar sana yang mengajar lah berkenaan SND ni. Kalau kita tengok bab base SND ni, kebanyakannya lebih kurang sama je. Dia kalau lain pun lain sikit-sikit je. Biasanya
perkara yang lain saya tengok adalah jenis cara penandaan zone. Sebab saya tengok ada yang tanda daripada shadow ke shadow. Ada yang tanda body sahaja. Okey, kalau macam saya, ni cara saya lah. Saya suka tanda body to shadow. Kenapa saya suka tanda macam ni? Mungkin disebabkan pengalaman saya lepas tu, saya jadi suka tanda macam ni. Itu saja. Jadi kalau korang nak tanda shadow to shadow pun saya rasa tak ada masalah. Selagi base tu base yang betul lah untuk SND. So bila dah wujudnya base, kita pun boleh lah masuk dalam market. Kita pun boleh entry. Macam mana kita nak entry? So kalau korang tengok kat sini contoh yang saya buat ni. Okay, dah ada satu candle drop. Lepas tu dia buat base, dia buat drop. Okay, candle ketiga yang drop ni, okay, dia mesti melepasi candle base. Maksudnya dia mesti close. Dia punya close candle ni mesti melepasi lah shadow ataupun body candle base. Okay, bila candle ni dah terhasil lah, jadi korang dah boleh buat penandaan zone. Kalau macam saya tanda macam ni. Body to shadow. Saya pun dah marking saya punya zone. So, apabila candle tadi ataupun price datang masuk balik dekat dalam zone SND kita ni tadi, okay, saya dah boleh entry sell. Kita boleh entry ngam-ngam dekat kawasan candle base ni. Ataupun kita boleh entry dekat atas sikit ke, dekat sini ke. Dia tak kisah sebenarnya selagi dia masih di dalam zone penandaan yang kita tanda tadi tu. Okay, lepas tu macam biasalah. Kalau kita nak entry, sebelum kita nak entry, pastikan kita punya SL tu ada. Okay, bab SL ni pula, dia kita boleh letak dekat body ataupun shadow candle yang first tu. Ataupun kita boleh letak atas sikit daripada zone yang kita tanda tadi. Dia bergantung pada kita punya money management. Okay, siapa yang belum tengok video saya yang lepas, saya ada share berkenaan dengan SOP ataupun money management. Okay, ke dalam tu dia ada sentuh berkenaan SL ataupun TP, dekat mana kita nak letak. Jadi kalau korang tengok video tu, nanti korang faham lah macam mana kita nak letak SL dengan TP. So bila ada SL, kita jangan entry lagi. Pastikan ada exit dulu kan. Exit level iaitu TP. Kalau macam SND ni, drop base drop, dia adalah supply zone. Jadi kalau saya nak masuk entry kat sini, so TP saya kat mana? TP saya mestilah dekat demand zone yang paling hampir. So saya akan cari demand zone dan saya akan TP kat situ. Okay, untuk contoh yang lagi senang nak faham, okay, jom kita tengok kat chart. Okay, sekarang ni kita dekat chart USD CHF. Jom kita cari kita punya zone tadi. So kalau tengok dekat sini, kita ada satu base drop. So saya pun akan tandakan dia punya zone. Okay, kalau kat sini dah masuk ke tu? Belum lagi ya. So kat sini kita ada drop, base, drop. Jadi bila price ni masuk balik dalam zone yang kita ni macam ni, tu kita dah boleh entry sell dekat sini. Sebenarnya ni sikit lagi nak masuk ni. Okay, bab penandaan ni tadi tu yang macam saya cakap, bab apa tu, shadow to body ke, body to shadow ke, sebenarnya kita boleh kira. Okay, kalau kita dah jumpa base ni kan, kita dah jumpa base ni dekat dalam chart, jom kita tengok. Kita boleh ukur dulu siap-siap dia punya base. Okay, berapa pip kat atas ni. Okay, sekarang ni kalau body to shadow ataupun shadow to shadow pun baru 18 pip. Jadi saya rasa saya tak ada masalah kalau saya nak marking shadow to shadow. Tapi kalau anda katalah kita jumpa base ni dekat time frame yang lagi besar, sekali bila kita ukur, dia punya pips tu melebihi kita punya SOP ataupun money management. Katakan dia punya tu dah cecah sampai 60 pip, 100 pip. Jadi tak payahlah kita tanda melebihi kita punya tu kan. Kita carilah yang lain. So kita tengok ada lagi tak contoh dia. Lagi satu dekat sini ada yang dah jadi ni. Okay, kat sini ada drop, base drop. Kalau kita tengok kat sini, drop, base drop. Betul, bila price masuk dalam ni, dia pun terjun ke bawah. TP dia dekat, TP ni kita boleh buat dekat sini. Demand zone yang paling hampir. Macam yang tadi tu, TP kita boleh ambil dekat sini. Sebab apa? Sebab kat sini ada rally, base rally. Demand zone yang paling hampir. Cukup lah tu. Okay, lagi satu contoh. Okay, macam ni. Ada drop, base drop. Price masuk dalam zone, kita pun sell. TP kat mana? TP dekat demand zone paling hampir. Mana ni kita ada drop, base rally. So tanda kan, sampai dah pun TP. Jadi kalau korang ni betul-betul newbie, betul-betul masih tercari-cari teknik apa nak pakai, terjadang kan, korang pakai je
teknik simple SND ni. Sebab kalau korang cari-cari pun, kalau korang buat backtest, nama ni buat backtest ke belakang, korang akan jumpa banyak sangat. Banyak sangat benda ni dia repeat ulang and ulang je. Kan? Cuma korang rajin dengan tak je. Kan? So mana yang tak tahu lagi nak trade macam ni kan. Korang jumpa je trade ni. Saya dulu memang saya cakap jujur. Ini cara saya trade. Alhamdulillah lah kan. Profit lah kan. Kalau loss tu memanglah adat perniagaan lah kan. Mana-mana pun niaga mestilah ada yang loss. Tapi saya rasa memang lepas saya cuba SND ni yang memang saya kekal lah sampai hari ni. Saya trade menggunakan zone SND saja. Korang just follow je 5 tips yang saya bagi tu kan. Ada video sebelum ni, ada 5 tips untuk trader baru tu. Korang follow betul-betul 5 tips tu, korang pilih lah apa teknik pun. Tapi saya cadangkan kalau korang tak ada teknik, korang trade je pakai zone SND yang simple ni. Tapi pastikanlah betul-betul lah. Follow betul-betul macam yang saya bagi tahu tu. Pastikan ada betul-betul ada SL tu berapa nak letak. Pastikan reason dia kita TP tu kenapa kan. Semua tu. Kalau korang follow betul-betul insyaAllah. Tengok macam ni. Saya dah cakap lah kan. TP dekat demand zone yang paling hampir. Kenapa? Katakanlah kalau korang tamak. Korang tamak kan. Kata oi kat sini lah banyak sikit kan. Masuk sikit sekali lah. Price sampai kat sini dia pun naik. Dia naik kena SL lah korang yang rugi. Kan? Sedangkan sepatutnya korang dah boleh untung dekat sini. Dah 63p. Tak pasal-pasal korang kena SL. Sebab tu kita newbie. Jangan fikir nak untung banyak. Penting kan konsisten tu dulu. Okay, next kita nak sembang pula pasal swap zone. Apa benda sebenarnya swap zone ni? Swap zone ni sebenarnya dia masih lagi dalam supply and demand. Dia sebenarnya adalah zone SND tadi tu. Yang kita bincang tadi tu. Yang tidak direspect. Contoh kat sini ada rally base rally dengan drop base drop. Okey, contoh kat sini. Bila rally base rally, kita dah tahu ini adalah zone demand. Bila demand, bila base dah ada, zone dah ada. Bila price tu masuk balik dekat zone yang kita tanda, kita akan entry buy. Betul tak? Okey, dekat sini apa situasi yang berlaku bila price tu masuk balik dalam zone ni, dia tak respect tapi dia tembus. Dia tembus ke belakang dan dia close di luar zone penandaan kita tadi. Ini yang kita panggil swap zone. Kenapa kita panggil swap zone? Sebab zone kita tadi telah pun dilanggar ataupun telah pun di breakout. Okey, apabila sesuatu zone tadi tu tak direspect ataupun telah pun dilanggar, di breakout oleh sebatang candle ke, 2 batang candle ke, tak kisahlah kan. Yang penting candle tu melepasi zone kita secara automatik. Kalau tadi demand zone, dia akan bertukar menjadi supply zone. Okay, macam itulah juga sebaliknya. Contoh yang kat bawah ni, kita tengok ada drop, base drop. Okay, asalnya dia adalah supply zone. Okay, kalau macam tadi, bila price masuk dalam zone ni, kita akan entry sell. Betul tak? Tapi bila price tu masuk dalam zone ni, dia tak turun ke bawah. Dia naik ke atas dan terus pacak dekat atas dan dia, candlestick tu dia close. Melepasi zone penandaan kita tadi. So, secara tak langsung, supply zone tadi telah pun bertukar menjadi demand zone. Jadi itulah dia swap zone. Apabila sesuatu zone ataupun base tu tak direspect, dia akan bertukar terbalik. Kalau tadi demand, bila telah di breakout, dia akan jadi supply. Sama juga, supply zone. Bila dia di breakout, dia akan bertukar menjadi demand zone. Ini sebenarnya peluang juga untuk kita entry. Cara nak entry dia masih lagi sama kan. Kalau swap zone ni bila dah ada candle breakout, kita tunggu balik price tu masuk dalam zone tadi tu. So kita entry pula sell. Kalau tadi demand zone lah. Okay, kalau macam contoh kat bawah ni. Okay, tadi kita ada supply zone. Kan, kita pun tunggu price masuk dalam zone. Dia pun breakout. Dia tak respect. So tak apa. Bila dia dah breakout, bila price nanti datang balik masuk, kita akan entry buy pula dekat sini. TP dekat mana? Tapi jangan tanya lagi lah dekat mana. Saya dah cakap banyak kali. Okay, jom kita tengok contoh dekat chart. Tapi sebelum kita tengok contoh tu, dekat sini ada sedikit pembetulan kan. Untuk contoh dekat bawah ni, ada drop base drop ni. Kan bila ada candle breakout ni. Ni sebenarnya bukan warna merah. Sepatutnya dia candle warna biru. Dia candlestick rally. Dia candlestick uptrend yang menaik. So ni saya salah lah ni. Saya silap buat. Sepatutnya dia candle warna biru. Nanti saya akan betulkan. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, kita tengok sekarang ni dekat pair USD JPY dekat time frame H4. So kalau dekat sini saya tengok, saya dah nampak dah satu ada zone
drop base rally kat sini yang di breakout. Maknanya sini dah ada peluang untuk kita entry lah sebab dia dah swap zone, betul tak? Tapi saya takkan masuk. Sebab apa? Ingat lagi tak dalam video lepas saya cakap pasal saya punya SOP ataupun money management. Sebab kalau saya tengok zone ni, dia dah, kalau SL saya dah 43 pip, 45 pip macam tu. Jadi dia dah bertentangan lah dengan SOP saya. SOP saya 35 pip je. So, macam mana kita nak buat? So, kita akan kecilkan time frame lah kan. Mungkin saya akan cari dekat H1 ataupun M30. Jom kita tengok. So kalau dekat sini ada drop base rally. So kita tanda kan. Okay, kat sini kita punya SL. Okay, 15 pip. So kita punya TP kat mana? Dekat demand zone paling hampir kat sini. Jadi setup ni jadilah kalau macam ni. Sebab dia ada apa? Dia ada kita punya zone dekat sini. Okay, kita punya zone drop base rally. Okay, lepas tu kita ada satu candle yang breakout kita punya zone. Mana breakout dia? Ni, candle breakout. So, kalau tadi zone dekat sini demand, tu automatik dia akan bertukar menjadi supply zone. Kat sini jadi supply zone. Jadi ni contoh setup swap zone. So tengok ada lagi tak yang lain. Kalau macam kat sini ada rally base drop. Okay, kita pun tanda kan. Nampak ni. Rally base drop. Yang ni candle breakout. So TP dekat mana? TP dekat supply zone paling hampir. Mungkin kat mana lah. Kat sini pun boleh lah. Ada rally base drop. Kat sini. Banyak setup ni. Kalau korang tengok. Kalau kita cari lagi pun. Kita akan jumpa banyak lagi. Sebab benda ni dia macam ulang je. Okay, ni lagi satu contoh dekat PEJ Euro JPY. So kat sini pun ada. Kalau kita tengok, okay, ada rally base rally. Okay, ada rally base rally. So bila price datang balik, dia reject scale tu, dia breakout ke bawah. So bila price tu datang balik, masuk dalam zone tadi balik, kita pun sell. Ini kalau betul-betul lah. Kalau betul-betul kita boleh swing, nampak dia dah turun. Dah 200 pip dah kat situ. Tapi kita tak boleh tamak kan. Kita ambil lah dekat demand zone kita yang paling hampir kat sini. Ada drop base rally ni. Itu pun korang dapat dah 96 pip. Okay apa trader newbie dapat 96 pip? Saya dulu 20 pip je. Okay, kita tengok ada lagi tak? Lagi satu lah contoh. Okay, yang ni cantik. Yang ni pun cantik. Kalau nampak tu kecil je dia punya zone, dia punya base. Ada rally, base rally. Candle base dia memang kecil gila. Ni memang sharp entry dapat. Okay, rally, base rally kan. So, ada breakout. So, bila price tu masuk je dekat dalam dalam zone tadi, so, dia dah buat rejection. Ini kalau korang swing, kita tengok ada berapa pip. Dah 700 pip lebih dah kan. Cukup lah tu. Ini kalau korang newbie dapat 700 pip, kaya seminggu. So, sebab tu saya cadangkan jadi kan. Kalau korang macam masih lagi cari-cari teknik apa, korang jangan dah jangan fikir-fikir kan. Korang just fokus dekat satu teknik. Dia tak kisah pun teknik apa pun kan. Tapi fokus kan. Korang just mahirkan satu teknik tu. Tapi kalau korang tak ada lagi teknik kan, saya cadangkan korang trade je dekat zone SND ni. Sama ada zone SND yang simple, yang asas macam tadi, ataupun swap zone. Tapi saya, kalau saya peribadi, memang saya suka swap zone. Kenapa? Sebab korang tengok sendiri kat sini.
Swap zone ni banyak kalau kita jumpa. Kalau korang try cari-cari, memang banyak bang. Yelah, nanti kalau korang buat backtest ke belakang, korang cari-cari macam ni, nanti adalah orang cakap, alah benda dah jadi kan. Benda dah jadi memanglah senang dia kata kan. Betul lah tu, saya pun berpendapat benda yang sama lah. Benda yang dah jadi memanglah senang. So kalau korang boleh okay, ni sebenarnya bila korang jumpa ni kau boleh screenshot. Kau boleh save. Kan? So kalau dalam seminggu kau boleh dapatkan 300 ke 400 screenshot, maknanya teknik tu memang sesuai dengan korang. Ini benda yang dah jadi, yang senang pun kau seminggu 100 screenshot pun kau tak boleh dapat. Maknanya benda tu susah. Benda tu bila di market yang belum jadi, memang kau lagi tak nampak. Dia cara kalau korang nak buat latihan tu macam ni. Contoh lah yang saya bagi contoh. Katakan tadi korang buat tandaan, kau tulis betul-betul kat sini cantik-cantik. Lepas tu, cara kau nak save senang je. Okay, kau right click. Okay, lepas tu pergi dekat ni, dia ada save picture ni kan. Korang klik sini. Okay, lepas tu nanti dia akan keluar macam ni. Bila keluar macam ni, saya akan klik yang bahagian tengah ni. Yang ni saya akan klik kotak ni. Saya pun tekan OK. Jadi korang pun pilih lah mana folder yang korang nak save. Macam saya swap zone kan. Klik lah swap zone. So saya dah banyak screenshot kat sini. Yang ini yang dah ke 429. Okay, 429. Saya pun save. Jadi ni lah. Kau buat latihan ni ulang kan. So korang akan biasa mahir lah kan. So bila korang dah selalu buat, kau tak payah tanda, kau tengok pun nanti kau dah tahu dah benda tu. Okay, itulah saja contoh yang saya boleh bagi dekat penandaan dekat support assistant. Asas basic nak tanda zone SND dengan swap zone. Jadi kat sini tadi saya dah repair. Tadi saya salah, saya letak warna merah, dia sepatutnya warna biru. So korang mana yang betul-betul newbie, korang mahirkan dulu berkenaan dengan SNR, SND dengan swap zone ni. Okay, next video saya akan tunjuk macam mana teknik yang sebenar saya trade. Sebab saya akan gabungkan tiga perkara ni menjadi satu teknik. Saya gabungkan support resistance, SND punya zone dengan swap zone. Nanti saya akan share dalam video berikutnya. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh subscribe, tekan like dan share dekat kawan-kawan. Dan kalau korang rasa video ni bertentangan dengan korang, tu saya minta maaf. Saya bukan nak membandingkan, saya just sharing info yang saya tahu. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.